Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Najah binti Husin bernama matri A169853. Baiklah, sekarang saya dan rakan-rakan saya akan membicarakan mengenai keistimewaan laba-laba. Baiklah, laba-laba ini merupakan haiwan invertebrata iaitu haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Laba-laba juga mempunyai 8 kaki dan merupakan kategori haiwan pemangsa yang tidak mempunyai sayap dan tidak mengunyah melalui mulut. Sebenarnya, laba-laba ini mempunyai dua anggota badan. Yang pertama ialah perut, yang kedua ialah Chilophorax. Perut laba-laba bersifat lembut dan tidak bercabang, manakala Chilophorax pula bercabang dan merupakan pemegang bagi ke-8 kaki laba-laba itu. Sebenarnya, terdapat pelbagai jenis laba-laba di dunia, maupun di Asia, Eropah ataupun di mana-mana pelosok negara. Jadi, sebenarnya apakah keistimewaan laba-laba ini? Mari dengarkan apa yang rakan-rakan saya ingin katakan. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Izzati binti Muhammad Zaidi dengan nombor matrik A167578 akan menerangkan tentang keistimewaan pertama laba-laba iaitu adaptasi mereka terhadap persekitaran. Jadi, umum mengetahui bahawa laba-laba hidup di persekitaran terestrial atau dalam kata mudahnya daratan. Jadi, keadaan ini membawa 3 masalah yang utama kepada laba-laba. Pertamanya, habitat terestrial mempunyai perubahan naik turun suhu dan kelembapan yang besar. Keduanya, kepekatan dalaman bagi air yang lebih tinggi berbanding persekitaran luaran bagi laba-laba menyebabkan ianya sentiasa terdedah kepada kehilangan air yang berterusan. Dan ketiga, saiz tubuh badan laba-laba yang kecil ini menyumbang terhadap nisbah permukaan kepada isi padu yang besar. Lalu ini mempengaruhi pertukaran tenaga dan strategi hidup. Namun menariknya, ciri-ciri istimewa yang dimiliki oleh laba-laba dilihat membantu dengan signifikan adaptasi spesies ini terhadap persekitaran mereka. Ini termasuklah aspek reka bentuk tubuh, kadar metabolisme, pemilihan thermal dan pengimbangan air. Ia dapat dilihat dengan paling jelas dalam kalangan laba-laba di Chile. Suhu kritikal merupakan suhu tulen atau suhu sebenar suatu persekitaran. Suhu pilihan pula merupakan suhu ideal di mana spesies mampu untuk menjalani kehidupan secara optimum. Dalam kes laba-laba, ia mampu mengubah suai suhu pilihannya menggunakan plasticity fenotipik. Terdapat sejenis laba-laba yang dikenali sebagai Paraphisa parvula yang hidup di kawasan altitude tinggi. Grammostolarozia pula hidup di kawasan tanah rendah. Namun menariknya, kedua-dua jenis laba-laba ini mempunyai suhu pilihan yang sama. Menerusi kajian, P. parvula didapati menunjukkan plasticity fenotipik yang tidak dipamerkan oleh G. rosea. Ini menandakan bahawa P. parvula berupaya untuk mengubah suai suhu pilihannya yang pada asal adalah suhu kritikal tanah rendah kepada suhu kritikal di kawasan altitude tinggi. Ini dilihat sebagai kebolehan yang amat penting kerana suhu kritikal di kawasan altitude tinggi adalah sangat rendah berbanding di tanah rendah. Tanpa pengubahsuaian ini, P. parvula tidak akan mampu untuk hidup di persekitaran tersebut dan mati akibat kesejukan. Selain daripada ini, pengubahsuaian suhu pilihan juga adalah mengikut irama aktiviti nokturnal dan mangsa dan ini dijelaskan dengan lebih lanjut dalam laporan. Di samping itu, kadar metabolik dalam laba-laba didapati adalah lebih rendah berbanding artropod yang lain. Ini dilihat berkait dengan strategi predatory duduk dan tunggu, terutamanya yang dipamerkan oleh laba-laba pemburu primitif dan penenun. Kaedah ini membenarkan laba-laba untuk menggunakan tekanan hidrostatik bagi tujuan imbangan badan yang menggunakan bilangan otot aktif yang sedikit berbanding dengan penggunaan otot berterusan yang menyebabkan kadar metabolik yang tinggi. Perlu juga dinotakan bahawa laba-laba kebiasaannya hidup dalam persekitaran dengan ketersediaan mangsa yang rendah dan tidak dapat dijangka. Maka, kadar metabolik yang rendah ini membenarkan laba-laba untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam tempoh yang lama walaupun tanpa kehadiran makanan. Tambahan pula, ia didapati mengurangkan kadar metaboliknya dengan signifikan apabila menghadapi tempoh masa limitasi makanan yang berpanjangan. Dalam pada itu, sistem respiratori dalam laba-laba juga memiliki optimisasi tinggi
yang membawa kepada kekondaksian oksigen yang tinggi. Paru-paru dalam labah Michaelomorph telah dilaporkan sebagai amat istimewa dan diperhalusi. Sebagai contoh, bagi memenuhi keperluan penggunaan oksigen semasa dalam keadaan rehat, G. rosea hanya memerlukan perbezaan 0.12 hingga 0.16 kilopascal dalam tekanan separa merentasi halangan udara hemolimfa. Ini amat menggagumkan berbanding nilai 7.5 kilopascal yang diperlukan oleh mamalia lain. Antara pelbagai cabaran dalam persekitaran yang perlu dihadapi oleh laba-laba, penghilangan air dilihat sebagai stres yang paling signifikan bagi spesies tersebut. Paraphisa parvula menunjukkan peningkatan penghilangan air melalui penyejatan sebanyak 10 kali ganda apabila suhu mendekati 40 darjah Celsius berbanding dalam keadaan biasa. Keadaan ini juga dialami oleh spesies-spesies lain mengikut perubahan musim. Sebagai contoh, bagi cacing tanah yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya dalam persekitaran tanah yang kering, kawalan spiracle adalah penting. Jika spiracle adalah terbuka, penghilangan air secara segera akan meningkat berkali-kali ganda dan menyebabkan kematian. Namun begitu, ini bukan kesnya bagi laba-laba. Kadar metabolik P. parvula didapati tidak terpengaruh dengan pengehadan air yang membolehkan ia meneruskan kelangsungan hidup. Tambah pula, penghilangan air melalui penyejatan berlaku mengikut perubahan musim. Laba-laba betina yang membawa kantung telur juga didapati mengalami penghilangan air yang lebih rendah. Natijahnya, proses dan ciri-ciri adaptasi adalah penting supaya penggunaan tenaga dalam spesies dapat dioptimumkan dalam usaha mengatasi pembatasan yang dikenakan terhadap interaksi antara spesies dengan persekitaran terestrial. Jelasnya, pelbagai aspek ekofisiologi istimewa dalam laba-laba yang telah dibincangkan membantu dengan signifikan kelangsungan hidup spesies ini di persekitaran Mediterranean yang penuh dengan cabaran. Hai, Assalamualaikum. Saya Amira binti Amizah, nombor metrik A167481. Saya akan membentangkan mengenai jangka hayat laba-laba. Jangka hayat laba-laba adalah berbeza mengikut spesies. Pada 2018, laba-laba tertua di dunia spesies Trapdoor dilaporkan mati di usia 43 tahun setelah dipantau oleh penyelidik di Sydney, Australia. Seekor laba-laba mengalami 3 peringkat kitaran hidup, iaitu telur pada tahap embrio, spiderlings dan laba-laba dewasa. Contoh yang dapat saya berikan adalah spider genus Sicarius dari padang pasir di Amerika Selatan dan Afrika, mampu hidup sehingga 15 tahun. Kebanyakan laba-laba hanya mampu hidup beberapa bulan disebabkan mereka mempunyai banyak musuh. Laba-laba hampir dapat hidup di mana-mana sahaja kecuali Antartika. Dalam kehidupan laba-laba, laba-laba betina mendominasi. Selesai mengawan, laba-laba jantan terperangkap malah dibunuh dan dijadikan sebagai makanan. Laba-laba betina juga sinonim sebagai kanibalisme seksual. Maka tidak hairanlah jika jangka hayat laba-laba betina lebih lama berbanding laba-laba jantan. Sosial kehidupan laba-laba yang bersendiri menjadikan spiderlings juga sanggup berbunuhan sesama sendiri untuk mendapatkan sumber makanan. Bahkan sanggup membunuh ibu mereka sendiri apabila mereka berasa terancam. Laba-laba jantan selalunya akan matang sepenuhnya apabila keluar daripada kantung. Laba-laba betina selalunya bersaiz lebih besar daripada laba-laba jantan dan selalunya mengambil masa yang lebih lama untuk matang. Apabila spiderlings mencapai tahap dewasa, ia bersedia untuk mengawan dan memulakan kitaran hidup yang baru. Kitaran hidup setiap hidupan sebenarnya menyeimbangkan ekosistem alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Inani binti Abi Samad, nombor matrik A167549, akan membentangkan bahagian untuk kumpulan saya pada hari ini. Keistimewaan laba-laba yang seterusnya adalah laba-laba mempunyai kebolehan untuk mengubah suai teknik memburu demi mengadaptasikan diri dengan mangsa buruan mereka. Dalam bahagian ini, laporan saya memfokuskan kepada satu spesies laba-laba, satu kumpulan laba-laba yang spesifik iaitu Portia fimbriata. Semua ahli keluarga kumpulan Portia mempunyai metod pemburuan yang bersifat mengikut naluri dan mempunyai taktik memburu walaupun bagi masa yang amat lemah.
Mereka juga boleh membuat improvisasi melalui kaedah percubaan dan kesilapan iaitu trial and error method apabila berdepan dengan mangsa yang tidak diketahui ataupun ketika mereka berada di dalam situasi yang belum pernah dihadapi oleh diri mereka ataupun daripada nenek moyang mereka, dan mereka akan menyimpan perkara tersebut dalam memori, the encounter. Menurut kajian, mangsa kegemaran Portia merupakan labah-labah yang boleh membina sarang sutera daripada 10% hingga 200% saiz mereka sendiri. Menurut pengkaji ini juga, Portia berupa seperti daun kering yang jatuh di sarang, dan mangsa mereka sering tertipu dengan teknik penyamaran ini kerana mempunyai kemampuan visual yang kurang baik. Semasa mengendap mangsa jenis ini, Portia akan menghasilkan beberapa corak getaran yang berlainan yang mempunyai persamaan dengan mangsa labah-labah yang terperangkap di sarang, agar mangsa akan datang ke arahnya. Kajian yang menggunakan kaedah eksperimen melaporkan bahawa Portia mempelajari dengan laju tentang bagaimana untuk mengatasi masalah dalam menjadikan labah-labah lain sebagai mangsa mereka. Kemahiran visual atau penglihatan Portia yang amat tinggi memainkan peranan yang sangat besar dalam taktik pemburuan demi mengenal pasti jenis mangsa yang dihadapi. Contohnya, di Filipina, Portia menyerang labah-labah yang meludah daripada belakang, sedangkan labah-labah meludah diketahui menjadikan labah-labah yang melompat seperti Portia sebagai mangsa mereka sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang bersifat naluri dalam mereka, dan hal ini dibuktikan kerana laba-laba Portia yang digunakan dalam kajian ini telah dibesarkan di dalam makmal dan tidak pernah didedahkan kepada laba-laba meludah jenis itu. Apabila menghadapi laba-laba melompat yang lain yang juga ada penglihatan yang sangat bagus seperti Portia boleh menyamar menjadi sisa daun kering. Apabila mangsa berada di jarak yang boleh diserang, Portia menggunakan taktik yang berbeza bagi jenis mangsa yang berlainan. Contohnya, mereka juga boleh menangkap mangsa menggunakan sarang sutera melekit spider web. Portia juga bergantung kepada isyarat pergerakan untuk mengetahui lokasi mangsa mereka. Dalam strategi ini, lompatan yang mempunyai arah yang rawak dilakukan apabila berdekatan dengan mangsa apabila mangsa berada di dalam jarak yang boleh mereka serang, dan mendorong mangsa untuk bergerak ke arah perangkap Portia yang akan menyerang apabila tiba masa untuk melompat ke atas mangsa dan membunuh serta makan mereka. Hai, saya Ainin Sofia Balkis binti Muhammad Sufian, A167480. Saya akan membentangkan tentang keistimewaan labah-labah yang seterusnya, iaitu kekuatan sutera labah-labah. Labah-labah merupakan seekor haiwan pemangsa. Keistimewaan labah-labah adalah mereka mempunyai bebenang protein yang keluar daripada hujung abdomennya yang dipanggil sutera labah-labah. Ciri sutera labah-labah. Pertama, bebenang halus dengan ukuran 1/1000 mm. Saiz tali suteranya amat halus dengan ukuran 1/1000 mm dijadikan bebenang untuk dibuat sarang. Yang kedua, 5 kali lebih kuat daripada besi kelui. Kajian saintis mengatakan kekuatan sutera labah-labah bagi saiz ketebalan yang sama dengan keluli. Kekuatan sutera labah-labah 5 kali lebih kuat daripada besi keluli. Yang seterusnya adalah jaringan fiber terkuat dan tahap regangan yang tinggi. Sutera labah-labah merupakan keajaiban semula jadi yang mana ianya mempunyai jaringan fiber yang terkuat dan tahap regangan yang tinggi. Selain untuk pembinaan sarang, spesies labah-labah ogrofis atau net casting adalah labah-labah yang menghasilkan dinopidae sebagai jaring tangan mini. Dengan bergantung terbalik, mereka membuat jaring kecil di antara dua kaki depannya untuk mereka menggunakan menjangkau atau mengaut serangga lain. Banyak labah-labah yang berada di taman-taman membuat sarang nipis dengan pola yang berbeza. Ini adalah labah-labah yang membuat perangkap bunga. Tujuannya adalah untuk membuat jaring khas yang reflektif terhadap sinar ultraviolet yang mencipta pola-pola khusus yang digunakan oleh bunga untuk menarik serangga pendebunga untuk masuk ke dalam perangkapnya. Akhir sekali adalah labah-labah penembak. Hampir semua labah-labah membuat sutera dari organ yang disebut pemintal di hujung perut mereka. Namun, labah-labah jenis cytodes ialah labah-labah tukang meludah di mana ia mempunyai kelenjar sutera tambahan yang disambung ke mulut mereka. Ia perlahan-lahan merayap dan memancutkan aliran jaring yang dicampur dengan racun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah binti Yusri, nombor matrik A170211. Saya akan bercerita tentang bagaimana seekor labah-labah melindungi diri daripada sebarang bahaya ataupun pemangsa. Antara langkah yang mereka ambil yang pertama adalah dengan melarikan diri ataupun menyuruh.
Mereka selalunya akan melindungi diri dan menyorok daripada pemangsa seperti burung, haiwan reptilia, haiwan amfibia ataupun labah-labah yang lain. Terdapat serangga yang memakan labah-labah, antaranya ialah tebuan. Dan musuh yang paling berbahaya pada labah-labah adalah manusia itu sendiri, kerana manusia ada mengambil labah-labah untuk mendapatkan manfaatnya dengan cara memakannya. Selain itu, mereka juga melindungi diri mereka dengan mengeluarkan racun, di mana racun ini akan disuntik ke dalam tubuh pemangsa agar pemangsa merasakan kesakitan dan akhirnya melepaskan mereka daripada dimakan. Seterusnya, mereka juga akan melakukan penyamaran. Warna-warna yang terdapat pada tubuh badan labah-labah itu sendiri memberikan manfaat untuk mereka melakukan penyamaran. Antara warna-warna tersebut ialah hitam, kelabu ataupun coklat yang memudahkan mereka menyamar di pokok, sebarang kekotoran ataupun batu. Sekiranya pemangsa berada di kawasan yang sama dengan labah-labah, mereka akan kekal diam bagi mengelakkan dikesan oleh pemangsa, kerana pemangsa mudah mengesan sebarang pergerakan yang dilakukan. Namun, sekiranya labah-labah ini berjaya dikesan oleh pemangsa, mereka akan meninggalkan titisan garisan sutera dan akhirnya menjatuhkan tubuh mereka daripada tempat tinggi dengan lebih cepat daripada pergerakan pemangsa itu. Selanjutnya, labah-labah ini akan menggunakan teknik yang unik untuk melindungi diri mereka. Contohnya seperti tarantula. Tarantula melindungi diri mereka dengan mengeluarkan bulu yang berduri di bahagian perutnya. Dan bulu yang berduri ini akan menyebabkan kegatalan dan kesakitan pada pemangsa. Cara untuk mengeluarkan bulu berduri ini adalah dengan menggosok di bahagian perut dan akhirnya dan menyebabkan duri-duri itu menembak sasaran, menembak pemangsa. Sekiranya labah-labah ini menyasarkan mata pemangsa berkemungkinan ataupun boleh menjadi buta akibat daripada terkena dengan bulu yang berduri ini. Okey, seterusnya labah-labah yang disebut sebagai labah-labah roda emas juga mempunyai teknik melarikan diri, iaitu dengan berdiri di atas kakinya. Labah-labah ini boleh berpusing ke arah lain dan bergerak menggunakan roda ataupun cartwheel dengan laju dan jauh daripada pemangsa. Labah-labah lain seperti labah-labah bola juga ada cara yang unik melindungi diri dengan cara mereka menggandakan saiz mereka lebih daripada serangga yang ingin memakan mereka. Cara ataupun langkah seterusnya ataupun trik yang mereka lakukan seterusnya adalah dengan mereka ini sendiri mempunyai rasa yang buruk. Sekiranya mereka ini dimakan oleh pemangsa akan merasakan rasa yang tidak enak dan akhirnya melepaskan labah-labah tersebut. Namun disebabkan itu mereka akan tercedera sedikit. Okey, dan antara langkah seterusnya ataupun teknik seterusnya, mereka mempunyai kuasa kaki hidrolik di mana membenarkan mereka melompat jauh untuk menyelamatkan diri. Dengan adanya kaki hidrolik ini, mereka boleh melompat pada bila-bila masa dan mudah untuk mereka keluar daripada sebarang kesukaran. So, itu sahaja.